Dia tak boleh masuk. Ah, Jadi semua kita dah rakam kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, boleh tak kamu share antara gambar Ustaz dengan juga bahan ataupun topik kita yang ketiga hari ini. Ustaz dah share dalam grup. Kamu print screen kan Ilman ataupun siapa yang boleh buat Aisyah ke boleh share screen. Boleh-boleh je. Yang mana hari ini kita akan tengok tentang tamadun Melayu teras tamadun Malaysia. Ha, yang mana tamadun Melayu ni tamadun yang lama sebenarnya Ha, bukan baru hari ini berlaku ataupun 400 tahun yang lalu ataupun zaman Kota Melaka. Tapi tamadun Melayu ni orang Melayu ni dah lama dan banyak teori-teori mengatakan tentang Melayu ini. Maksudnya asal orang Melayu ini daripada mana sebab banyak pelbagai teori yang telah pun dikupas oleh para sarjana. Ha, jadi apa yang kita nak tengok pada pagi ini Tamadun Melayu teras kepada Tamadun Malaysia. Yang pertama, hasil pembelajaran kita akan terangkan tentang asas pembentukan Tamadun Melayu. Itu yang pertama. Mana kita tengok pembentukan Tamadun Melayu ni macam mana. Dan yang kedua, menjelaskan kesinambungan antara Tamadun Melayu dan juga Malaysia. Maknanya pertembungan ataupun kita kata Tamadun Melayu dan apa kaitan dengan Tamadun Malaysia. Itu persoalan kita lah. Dan yang ketiga kita nak tengok unsur-unsur Tamadun Melayu sebagai dasar kebangsaan dalam konteks negara kita Malaysia lah. Maksudnya kita ni adalah orang Melayu dan Melayu ni adalah masyarakat pribumi ataupun apabila sebut Melayu ni maksudnya kita adalah tuan tanah lah. Macam tu juga orang Cina dekat negara Cina. Walaupun dekat negara Cina ada orang Melayu, ada orang putih, tetapi mereka masih dikatakan uh, masyarakat yang mendominasi adalah orang Cina lah. Itu juga dalam konteks negara kita. Penduduk asalnya adalah orang Melayu, maka masyarakat yang lain itu adalah menyumbang secara langsung kepada pembentukan Malaysia. Sama juga konsep macam tu. Jadi itulah kita nak tengok sedikit tentang tamadun Melayu asas kepada pembangunan tamadun Malaysia. Jadi apakah isi kandungan yang kita nak bahaskan pada pagi ini? Yang pertama kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan konsep Melayu. Orang sebut Melayu ni apa benda konsep dia. Yang kedua asas kepada tamadun Melayu. Jadi bagaimana asas kepada tamadun Melayu. Dan yang ketiga pandangan semesta tentang tamadun Melayu. Yang keempat, teori kedatangan Islam ke alam Melayu. Yang kelima, kesan Islam dalam tamadun Melayu. Yang ketujuh, yang keenam, sejarah pencapaian tamadun Melayu dan juga pencapaian pelbagai bidang dalam tamadun Melayu. Ini persoalan-persoalan yang cuba kita tengok pada perbincangan kita. Kita masuk pengenalan. Masuk pengenalan. Right. Kalau kita tengok Tamadun Melayu dibentuk oleh masyarakat Melayu yang berada di wilayah Asia Tenggara yang dikenali dengan nama lain seperti apa? Kepulauan Melayu. Itu pertamalah. Kepulauan Melayu. Ataupun Nusantara Melayu juga. Apabila sebut Nusantara. Nusantara ni Nusa antara. Nusa ni pulau. Antara pulau. Sebab tu Kepulauan Melayu sebut Kepulauan Melayu sebab negara Indonesia saja ada 17,000 pulau. Indonesia. Yang mana penduduk dia lebih kurang 270 juta. Current population itu. 270 juta. Sebab itu dipanggil gugusan Kepulauan Melayu satu ataupun Nusantara ataupun Alam Melayu ataupun nama lain kita boleh panggil gugusan Kepulauan Melayu Indonesia. Jadi kalau sebut Melayu ni bukan Malaysia saja, termasuklah Brunei, Philippines, termasuklah Selatan Thai, ada 10 negeri Selatan Thai, termasuklah Yala, Naratiwat, Songkla, Patani, termasuklah ada 10 negeri yang itu asalnya adalah negeri Melayu. Orang Melayu di situ.
diserahkan kepada Thailand pada 1909, perjanjian Bangkok, contoh Bangkok. Jadi ada dua perkara yang mewarnai tamadun Melayu, iaitulah bahasa Melayu dan dia beragama Islam. Apabila kita sebut Melayu, orang Melayu ni pertama dia menggunakan bahasa Melayu dan beragama Islam. Itu konsep dia. Kalau sebut Melayu, dia beragama Islam. Dalam perlembagaan kita pun macam tu, dan itulah realitinya. Dan kita tak boleh selain daripada agama Islam lah. Pusat kebebasan beragama tak. Maksudnya kat sini sebab kita asalnya orang Melayu, Islam, maka kita dalam agama Islam murtad tidak dibenarkan. Itu peraturan lah, peraturan. Sebab orang Islam tidak dibenarkan murtad. Maka dalam konteks ini orang Melayu adalah Islam. Macam tu konsep dia. Maka kita tak paksa orang Melayu tu Islam sebab memang orang Melayu tu telah Islam. Maka orang Islam kalau dia tak taat pada perintah Allah, kita boleh paksa dia. Perkataan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama itu adalah tidak ada paksaan untuk memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Itu tak ada paksaan. Tapi kalau orang Islam, dia telah Islam, maka kita boleh paksa dia. Kalau dia tak semayang, kita paksa dia semayang. Kalau dia tak semayang, kita boleh denda dia. Kalau dia tak puasa, kita boleh hukum dia. Kalau dia orang Islam lah. Melainkan dia kata, saya bukan Islam. Saya adalah orang kafir. Okey lah. Alright. Ada tiga perkara yang merujuk kepada Melayu. Yang pertama, ras ataupun genetik ataupun biologi. Kemudian, sekumpulan manusia yang memiliki ciri genetik yang sama berasal dari alam Melayu. Itu yang pertama. Maknanya genetik sama walaupun dia duduk dekat UK ke London ke New Zealand ke Australia ke Rusia ke China ke, yang mana dia ada genetik yang sama dan berasal daripada alam Melayu. Maka dia orang Melayu. Sama genetik dia. Yang kedua, berbudaya Melayu. Iaitu pegangan dan amalan berteraskan ajaran agama Islam dan adat resam Melayu. Maknanya dia ada budaya Melayu. Contoh Melayu Cape Town. Melayu Cape Town ni datang ke Cape Town, South Africa tu, mungkin sebelum merdeka, mereka dah pergi berhijrah sana dan jadi orang Melayu di sana. Maka dia masih lagi menggunakan adat resam Melayu, cara bahasanya, cara pakai bajunya, kan? Dan termasuklah dalam aspek makanan-makanan yang merujuk kepada orang Melayu. Lepatnya, apa lagi lah. Dan yang ketiganya, dia menggunakan bahasa Melayu yang mana bahasa dituturkan di seluruh Kepulauan Melayu. Termasuklah mungkin bahasa Palanau, Bajau, bahasa Sunda, bahasa orang asli ataupun bahasa Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor ataupun bahasa Jawa ataupun bahasa apa saja yang bahasa orang sekitar di alam Melayu. Dia menggunakan bahasa Melayu lah tu. Alright. Seterusnya, kita pergi tengok ke alam Melayu. Kalau kita tengok, alam Melayu ni merangkumi kawasan Kepulauan Melayu yang merentasi Asia Tenggara hingga ke sempadan Australia. Itu dalam gambar lingkaran tu kan. Maknanya merentasi Kepulauan Australia. Kawasan Papua New Guinea tu masuk ke sikit ke Australia, kawasan dia. Dan orang Melayu ni yang merantau melepasi Kepulauan Melayu, contohnya dia pergi ke UK, ke London, ke New Zealand, ke Argentina, duduk di Belanda, di Brazil, banyak orang Melayu di Brazil, maka mereka ni gelar Melayu diaspora. Melayu yang duduk di negara lain. Contoh di Mekah, ramai orang Melayu duduk Mekah, tinggal di Mekah, boleh cakap Melayu lagi. Kan, tapi Melayu digelar dengan Melayu diaspora. Dan kalau kita tengok Melayu dalam Perlembagaan Malaysia, perkara 160, Melayu ditakrifkan, pertama, dia boleh bercakap Melayu. Boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Itu standard. Dan yang kedua, mengamalkan adat istiadat Melayu. Dan yang ketiga, dia beragama Islam. Sebab tu mamak. Mungkin mahasiswa semua kenal orang mamak. Mamak ni maknanya orang India yang beragama Islam. Mamak. Maka mamak juga didefinisikan sebagai Melayu. Sebab apa? Pertama, dia boleh berbahasa Melayu. Yang kedua, mengamalkan adat istiadat Melayu. Contoh kan. Yang ketiga, beragama Islam. Maka dia dikatakan juga adalah Melayu lah. Melayu. Sebab itu yang sebelum merdeka lah masuk. Kalau selepas merdeka ni mungkin dia tak ditakrifkan sebagai Melayu lah. Sebab apa? Dalam konteks
dalam konteks apa? Dalam konteks kita nak terjemahkan Melayu tadi, dia boleh berbahasa Melayu, boleh mengamalkan istiadat. Sebab itu kadang-kadang orang bukan Islam dia tak nak masuk Islam sebab apa? Dia kata takut masuk Melayu. Kan dalam takrifan kita sebenarnya tidak begitu. Walaupun orang Cina, orang India mereka masuk Islam, mereka tetap dengan bangsa mereka, bangsa Cina, bangsa India, Tionghoa contoh kan. Maknanya tetap sebab bangsa dia tidak akan luput lah sebab di Cina. Tapi kalau orang yang duduk di Singapura, orang Melayu Singapura, orang Melayu di Indonesia, orang Melayu di Selatan Thai, orang Melayu di itu mereka mereka ini adalah Melayu. Kita tak boleh kata Melayu ni hanya orang yang duduk di semenanjung saja, itu tidak tepat. Kita rumpun Melayu macam kita katalah negeri Pahang, Kedah, Kelantan, Terengganu, yang mana mereka ini adalah sebuah masyarakat Malaysia. Tapi apabila mereka keluar daripada Malaysia, contohnya negeri Kedah keluar Malaysia contoh kan, maka jadi negeri Kedah sendiri, negara Kedah. Maka asalnya Kedah tu Melayu juga. Jadi Malaysia ni pun Melayu juga. Walaupun mereka berpisah dengan kita, tetap mereka Melayu. Macam tu juga dengan Singapura. Tetap orang Melayu lah. Orang Cina Singapura, Cina lah. Jadi kita sebut rumpun Melayu yang kita terjemahkan tadi lah. Konsep begitu. Dan Melayu sinonimnya dengan beragama Islam. Okay. Seterusnya. Asas tamadun Melayu. Asas tamadun Melayu. Yang mana tamadun Melayu ni, masyarakat Melayu dia ada struktur sosial dia tersendiri. Contohnya yang paling tinggi raja. Lepas raja pula ada yang menasihatkan raja, ulama ataupun mufti. Maka selepas tu ada pula pembesar. Maka lepas tu ada pula pedagang yang memberi aspek ekonomi. Dan ada petani. Dan ada sebenarnya satu lagi golongan hamba. Satu masa dulu, sekarang dah sudah tidak ada. Golongan petani maknanya orang biasa lah, rakyat biasa. Dan kemunculan Tamadun Melayu dikaitkan dengan kemunculan pusat-pusat kerajaan Melayu. Maknanya Tamadun Melayu ni dikaitkan dengan ada kerajaan-kerajaan awal Melayu. Sama ada kerajaan sebelum Islam ataupun kerajaan selepas Islam. Kalau kita dengar Kedah Tua, kerajaan Islam Seribu Zah di Palembang, contoh ini satu masa dululah selepas Islam. Dan ada sebelum Islam kerajaan. Sebab tu kalau kita tengok contohnya di Kedah ada di sana Candi Lembah Bujang. Kerajaan Melayu lah sebelum Islam datang. Yang mana dikatakan orang Melayu ini, mereka ini mengamalkan agama yang satu. Agama, kalau ikutkan agama daripada Nabi Ibrahim AS. Sebab tu orang Melayu asalnya dia tidak menyembah berhala. Sebab tu dipanggil sembahyang Maha Esa. Kataan sembahyang itu adalah merujuk kepada Yang Maha Esa. Tapi panjang sangat, sembahyang Maha Esa, sembahyang je lah. Diringkaskan jadi sembahyang. Sembah Yang Maha Esa, Tuhan yang satu lah. Tapi apabila datang pengaruh daripada India membawa anasir Buddha. Maknanya Buddha lahir di India. Dan Buddha ni membawa dan berkembang sehingga sampai ke China jadi Buddhism China. Jadi Hindu-Buddha lah, kerajaan Hindu-Buddha, maka terkesan dengan Hindu-Buddha tadi. Tetapi tak semua orang Melayu terkesan dengan kerajaan Hindu-Buddha. Cuma ada influence, pengaruh tu ada sikit, tapi tidak menyeluruh. Tetapi orang Melayu masih lagi berpegang pada konsep Tuhan Yang Esa. Maka asas pembentukan Tamadun Melayu, masyarakat Melayu telah mula bertapak sekitar 5,000 tahun yang lalu dan kemunculan tamadun dan masyarakat Melayu berteraskan kepada penguasaan pertanian. Jadi orang Melayu ni terkenal dengan penguasaan pertanian dan amalan musyawarat, meeting dalam kalangan masyarakat Melayu ni mencerminkan nilai kesaksamaan anggota masyarakat. Jadi orang Melayu ni bermusyawarat, meeting. Dan lazimnya diamalkan dalam kalangan masyarakat desa manakala golongan istana berkuasa penuh. Jadi meeting, mesyuarat ini jadi budaya dan Islam pun mengambil itu sebagai salah satu. Wasyawiruhum fil am. Bermesyuaratlah kamu, bermeetinglah kamu, buatlah mesyuarat kamu dalam satu perkara. Fa iza azamta, maka apabila kamu dah dengar kupasan meeting ke mesyuarat, fa iza azamta, ta ini menunjuk kepada chairman ataupun pengurusi mesyuarat. Dia dengar semua orang bagi pandangan. Faiza azamta, apabila engkau dah puati dah dengan
apa yang telah diberi, dimeetingkan tadi, buatlah keputusan. Ta tu menunjukkan kepada leaders, as a leader. Maka leader boleh buat keputusan walaupun keputusan mesyuarat itu tidak mencerminkan yang tadi itulah. Tapi dia boleh buat keputusan lah berdasarkan apa yang dia faham, berdasarkan apa yang dia telah buat. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Maka setelah dia buat, barulah dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ini contoh lah. Contoh. Maksudnya orang Melayu amalkan budaya bermesyuarat ni. Namun begitu golongan istana dia ada kuasa penuh, kuasa mutlak, tetapi biasanya raja dan sultan ini ada penasihatnya, iaitu mufti dalam konteks kita. Selepas Islam datang, sebelum Islam datang ni panggil ahli nujum negara. Seperti Ramli contohlah kan. Maknanya ada penasihat daripada dan bukannya penasihat kalau sebelum Islam datang ni biasanya memang akan ada penasihat daripada kalangan magic ni lah, tukang sihir lah. Tukang sihir. Tapi Islam datang ubah. Penasihatnya adalah mufti, ulama. Sebab tu golongan istana meletakkan ulama sebagai penasihatnya dalam perkara-perkara yang mereka tidak tahu melibatkan agama. Namun begitu, nilai-nilai luar turut mempengaruhi masyarakat Melayu seperti nilai Hindu-Buddha, Islam, kuasa barat. Maksudnya sebenarnya macam Ustaz sebut tadi, asalnya orang Melayu ni menyembah Tuhan Yang Maha Esa, sembah Yang Maha Esa. Tetapi kita kata pengaruh Hindu-Buddha ni memang ada. Contoh yang paling ketara kita tengok di lembah Bujang, satu, Candi Borobudur tu kan, ataupun di Borobudur di Jawa, ataupun Buddha, ataupun Bali, masyarakat Bali contohnya, kat situ. Dan istimewanya masyarakat Melayu boleh menyesuaikan dengan nilai-nilai tempatan, nilai luar dengan nilai tempatan. Ni orang Melayu ni boleh diserasikan, di-collaborate, ada chemistry dalam konteks itu. Maka itulah pembentukan tamadun Melayu. Next. Alright. Kalau kita tengok kemunculan tamadun Melayu ni sebenarnya hasil daripada laluan dagang, perniagaan. Sebab itu kalau kita nak berkembang, kita kena bina perniagaan. Mahasiswa ustaz contohnya. Maka jadilah orang yang berniaga. Sebab perniagaan ini adalah satu perkara yang menguntungkan. Kalau macam mana pun sesaknya orang berniaga, duit hari-hari mesti ada lah orang berniaga. Dan wujudnya kerajaan Melayu seawal 2,500 tahun seperti di Lembah Bujang, Kedah, Kuala Selinsing, Perak membuktikan terdapat pelabuhan-pelabuhan yang mengendalikan perdagangan. Maknanya kat sini menunjukkan penguasaan laluan dagang ni sangat signifikan. Dan biasanya duduk di tepi-tepi sungai dan juga di pelabuhan-pelabuhan. Yang mana pelabuhan-pelabuhan ni memudahkan pengangkutan dan juga jaringan untuk mendapatkan makanan. Dan antara nilai yang dapat dilihat berteraskan aktiviti ekonomi iaitulah interaksi dengan masyarakat luar. Interaksi dengan masyarakat luar dan lebih bersifat terbuka. Dan juga menghormati undang-undang tempatan. Orang Melayu ni sifat dia memang suka hormat kepada peraturan-peraturan. Kalau kita tengok orang lain, orang luar negara, mereka buat macam-macam lah. Kalau peraturan-peraturan ni buat kita, orang kata buat GST, kita pun ikut GST. Kita PKP pun kita follow PKP. Maksudnya kita tak melawan lah. Mufti kata merentas negeri tanpa sebab ataupun menipu haram, kita pun tak melawan mufti. Kita dengar. Sebab orang Melayu memang terkenal dengan sifat menghormati undang-undang. Dan sebenarnya itulah fitrah manusia. Psikologi manusia memang suka ikut peraturan. Tapi kita melawan ni sebab kadang-kadang kita ego lah. Tapi orang Melayu ni dia hormat kepada undang-undang tempatan. Dan juga mengambil kira daripada pandangan pihak lain. Pandangan pihak lain. Dan seterusnya pembentukan Empayar Melayu sebelum Islam. Sebenarnya sebelum Islam datang, setelah wujud empayar daripada kerajaan-kerajaan awal Melayu, terutamanya pengaruh Hindu-Buddha, yang dapat dilihat dengan monumen keagamaan seperti Bujang, Candi Borobudur dan juga Angkor Wat. Semua ini merupakan manifestasi tanda kecintaan orang Melayu kepada Tuhan dia. Pada masa itu dia percaya dah kepada kerajaan ataupun agama Hindu-Buddha, lalu mereka implementkan dalam bentuk keagamaan, monumen, prasasti sebagainya lah. Maka ini antara perkara-perkara yang membawa kepada wujudnya pengaruh tadi, empayar tadi. Dan binaan-binaan kuil menggambarkan ketinggian nilai kesenian
masyarakat Melayu pada ketika itu. Macam mana dibinanya Angkor Wat, macam mana dibina Lembah Bujang. Macam Ustaz kan dah sampai di Lembah Bujang. Macam mana pembinaan kita tengok di Lembah Bujang itu sendiri. Macam mana seni mereka buat. Dan empayar Melayu yang besar dan luas seperti Empayar Punan, Empayar Sriwijaya, yang mana menguasai laluan dagang, sedikit sebanyak memberi pengaruh pada Hindu-Buddha. Pengaruh ni lah. Dan kerajaan Melayu seperti Langkasuka dan Beruas di Tanah Melayu dan Sriwijaya dicatatkan dalam cacatan sejarah sarjana India dan China. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana kerajaan awal sebelum Islam ini adalah kerajaan yang ada pengaruh daripada Hindu-Buddha. Alright, seterusnya. Namun begitu, selepas Islam datang, yang mana kedatangan Islam telah membentuk tamadun Melayu yang baru, di mana menjadikan tamadun Melayu gemilang seperti Kesultanan Melayu Islam Melaka. Contoh. Maknanya Kesultanan Melayu Islam Melaka. Jadi apabila Islam datang, wujud satu kerajaan yang hebat, Melayu Islam Melaka. Dan hari ini kita dengar katanya Epah Musa tu di bawah itu adalah masjid asalnya. Tak tahu apa yang akan berlaku akan datang. Ni baru jejak Rasul ni katakan. Sebab apabila sebut kerajaan Melayu Islam, manakah masjidnya? Ini yang menjadi tanda. Kalau kita tengok kerajaan Islam, mesti ada masjidnya. Macam mana Cordoba, kan? Macam mana di Spain, Spanyol, kerajaan Islam, dia mesti masjid menjadi mercu tanda. Jadi pelik Melaka ni dikatakan, contohnya, dia adalah kerajaan hebat Islam pada masa itu. Tetapi apabila jatuh 1511 serangan Portugis, tiba-tiba masjid pun tak ada langsung. Betapa jahatnya golongan penjajah ini menghancurkan masjid, ditukar jadi tempat gereja ataupun Epah Musa tu lah. Epah Musa tu kita dah beberapa kali naik atas tu kan, tempat kubur orang Kristian kan, duduk atas tu. Yang mana mereka bina pada masa itu tempat tu lah. Jadi rupanya hari-hari akhir ini terdapat kajian menunjukkan bahawa rupanya runtuhan Kota Melaka itu dibinanya gereja ataupun Epah Musa hari ini dipanggil. Jadi tak tahu akan datang macam manakah yang sepatutnya. Sebab boleh sebut Kesultanan Melayu Islam Melaka, maka sudah tentunya ada masjid sebagaimana yang kita sebut tadi. Lembah Bujang. Kenapa Lembah Bujang tu hebat? Sebab lambang kecintaan masyarakat pada masa itu terhadap agama Hindu-Buddha. Lalu dibinanya monumen. Monumennya apa? Monumennya candi. Candi Lembah Bujang. Menunjukkan hebatnya orang Melayu pada masa itu terhadap agama Hindu-Buddha. Tapi yang peliknya kerajaan Islam Melaka, hebat kerajaan Sultan ini menjadi pengaruh begitu hebat sehingga kampung kerajaan Melayu Melaka pun ada dekat Langkawi. Macam itulah sekali jajaran dia ataupun coverage-nya begitu luas. Tapi manakah masjid yang Kesultanan Melayu Melaka ni? Tak ditemui. Begitulah kajian ni para sarjana kaji. Dan begitu juga Pasai, Perlak, Patani, Johor Riau menjadi intelektual dan juga Persultanan Melayu. Yang mana kita kata sini wujudnya Kesultanan ataupun kerajaan Islam Melayu yang hebat di Patani, di Johor Riau, yang menjadi pusat intelektual dan juga Persultanan Islam Melayu lah kita kata. Dan antara karya yang dihasilkan iaitulah Hikayat Raja Raya Pasai, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Hang Tuah, Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Adat Raja-Raja Melayu, Sulalat Sulatin ataupun Sejarah Melayu. Jadi banyak. Dalam aspek apa kita kata karya-karya yang dihasilkan. Dan antara tokoh ilmuwan yang hebat pada zaman ini, pada zaman itulah, contohnya Hamzah Al-Fansuri, Arsyad Al-Banjari, Syekh Daud Al-Fattani, Yusuf Al-Makassari. Ini antara ilmuwan-ilmuwan yang hebat pada zaman itu. Dan begitu zaman-zaman kita sekarang pun macam juga. Nak lahirkan balik orang macam ni agak sukar dan susah. Kita nak lahirkan semula. Sebab itu di awal tadi saya kata sebelum Islam datang, candi menjadi manifestasi kecintaan mereka pada agama pada masa itu. Maka selepas Islam datang, yang menjadi tempat yang terpenting istana. Sebab istana dijadikan tempat untuk menuntut ilmu.
Begitu ke masjid. Masjid bukan sekadar tempat ritual sembahyang 5 waktu, tapi sebagai tempat kita mengaji, bertadarus, kita dengar kuliah, ceramah, daurah kitab. Masjid ni tempat masyarakat berhimpun. Dan bahkan kalau zaman Rasulullah, masjid dijadikan tempat strategi peperangan, merancang peperangan dan sebagainya. Dan adanya sekolah pondok, madrasah yang berfungsi sebagai pengembangan ilmu. Sebab bangsa yang berilmu adalah bangsa yang ada maruah. Bangsa yang jahil, bangsa yang hilang maruah dia. Sebab dia tak mampu untuk berdikari dengan sendirinya. Bangsa yang berilmu, bangsa yang mencipta. Tapi bangsa yang pengguna, bangsa yang tidak lagi berilmu, dia guna saja. Ya. Maka bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan juga bahasa lingua franca, mother tongue, mana bahasa antarabangsa lah kita istilah ni. Mana satu masa bahasa yang digunakan oleh Kepulauan Asia Tenggara ni dalam urusan-urusan rasmi. Maka salah satu perkara terpenting dalam apa ni kita kata kedatangan Islam ni, iaitu pelaksanaan undang-undang Islam seperti Undang Keadaan Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka, yang mana membuktikan tamadun Melayu Islam. Sebab itu bangsa yang bertamadun, dia ada SOP dia ada peraturan dia ada KPI dia. Maka begitulah juga orang Melayu, ada peraturan undang-undang yang mereka telah buat. Okay, next. Seterusnya kita masuk kepada teori kedatangan Islam ke alam Melayu. Okay. Kalau kita tengok sarjana mengatakan Islam ni dibawa daripada India, dibawa daripada China dan juga daripada Arab. Of course lah Arab tu confirm lah. Tapi ada fasa-fasa yang mana Islam daripada China dan daripada India. Yang mana kalau kita tengok Islam daripada India ni, mungkin dia agak lewat sikit sebab Arab tu lagi awal. Sehingga armada perang daripada Abu Sufyan, mereka menghantar armada perang sampai ke Pulau Jawa. Pada masa itu ketika Ratu Shima menjadi raja atau ratu, maka Ratu Shima membenarkan armada daripada Muawiyah bin Abu Sufyan ni, sebab Muawiyah bin Abu Sufyan terkenal dengan lautnya, dengan tentera laut, maksudnya dia dengan kepakaran dalam laut. Itu contoh. Jadi maksudnya kat sini Islam tu dibawa daripada Arab dan dibawa daripada China. China ni agak lewat sikit ketika mana berlaku pemberontakan. Alright, kita tengok Islam dibawa daripada India. Kebanyakan sarjana barat menyokong teori ini seperti Snow Hangroje, Bill Harrison, Thomas Enoch, Wisdom dan juga Mungkito. Mereka berpendapat Islam dibawa ke alam Melayu melalui pedagang India Muslim daripada India. Cuma ni pada kurun ke-8, ke-9, 10, 11 macam itulah lewat. Dan pendapat daripada Mungkito mengatakan Islam daripada arah Gujarat, India. Hujahnya pun persamaan batu nisan di Pasai 1428 Masihi dan di Gresik 1409 dengan Gujarat. Bayangkan kalau kita kata Islam di Pasai. Pasai ini di Aceh lah kan, Pasai. 1428 dan juga Gresik 1409. Maknanya ini antara menunjukkan Islam itu dibawa daripada India sebab ada persamaan batu nisan. Biasanya macam itulah. Kita nak dapatkan nilai eksklusif, biasanya kita akan import pada originality. Original batu nisan. Tu nampak nilai nostalgia ni. Begitu ya. Sedangkan Thomas Enoch mengatakan Islam daripada arah Bangla dan juga Melabang. Hujahnya persamaan mazhab daerah itu dengan alam Melayu, iaitulah mazhab Syafi'i. Jadi kita ni mazhab menggunakan mazhab Syafi'i lah. Dan kebanyakan hujah teori sama ada sarjana barat tidak diterima kerana fakta tidak kukuh lah. Dia kata tak boleh terima lah. Memang pun kalau ikutkan kita masih ada pengaruh India. Contoh kain sarung, itu pengaruh India kan. Dan banyak pengaruh India juga kita gunakan dalam tata cara kehidupan kita selagi tidak bertentangan dengan syariat lah. Yang kedua, Islam dibawa daripada Cina dan juga Campa. Kalau kita tengok laporan Cina Islam, orang Arab Islam telah sampai ke Cina pada zaman dinasti Pang lagi. Dinasti Pang ni 627. Nabi lahir 570 Masihi. Nabi diangkat menjadi Rasul 610. Nabi berpindah ke Madinah 613, 622. 622 Nabi berpindah ke Madinah. Nabi duduk di Mekah menjadi Rasul 610 selama 13 tahun di Mekah sehinggalah 622 dan Nabi wafat 632. Jadi dekat sini seolah-olah menunjukkan Islam telah maknanya Islam
zaman hayat Nabi, Islam telah sampai ke China. Ini kita nak sebut macam itulah. Masa Nabi masih hidup lagi, Nabi pernah dengar perkataan Cina. Macam kita hari ni lah, walaupun kita duduk kat Malaysia, tak pernah keluar pada negara Malaysia, kita tahu negara-negara yang berada di dunia hari ni. Kan? Dengan sumber pada hari ni lah, kita dapat maklumat daripada internet, macam semua. Macam tu zaman Nabi, masa Nabi hidup, Cina, Nabi telah kenal pun negara Cina. Nabi telah kenal pun negara Cina. Nabi pun tahu, sebab Nabi wafat 632, tapi dia sipang 627. 627. Dan Wahab bin Abi Kafsyah utusan Nabi. Maknanya Nabi sendiri mengantar utusan sampai ke Canton dan meninggal di situ. Nabi hantar. Sebab tu kita pernah dengar mungkin utulubul ilmi walau bisin. Tutul ilmu walaupun sampai ke China. Walaupun dikatakan hadis dhaif dan sebagainya. Tapi yang kita nak bagi tahu, Nabi pernah bagi tahu negara China ni. Macam Nabi juga bagi tahu Najasyi, Hercules sebagainya. Nabi hantar utusan kepada Nabi hantar utusan kepada kerajaan-kerajaan besar pada masa itu. Dan Khalifah Sayyidina Osman bin Affan pernah mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas ke Canton dan telah membina masjid di sana. Dan pada tahun 878 tercetus pemberontakan di Canton kerana rasa tidak puas hati terhadap pencapaian ekonomi orang Islam. Orang Islam kalau menguasai ekonomi, dia jujur, dia baik, dia akan mudah kaya sebab orang Islam dibayar zakat, sedekah, infak. Maka orang tempatan tak puas hati lah. Kau ni dah masyarakat pendatang ni kita. Lepas tu membalut pula ekonomi kami. Jadi berlaku pemberontakan. Lalu orang Cina yang Islam ni mereka melarikan diri. Sampai ke kawasan Myanmar, Burma kan. Mereka membawa diri dan akhirnya sampai ke alam Melayu. Jadi biasanya orang yang migran ni ataupun kita kata orang yang berhijrah ni bukan hanya berhijrah fizikal, tetapi mereka juga membawa falsafah agama. Sebab itu kadang-kadang penyebaran agama berlaku disebabkan berlakunya migrasi. Penyebaran agama berlaku dengan hijrah. Penyebaran agama juga berlaku dengan istilah ini kita nak sebut pelarian lah. Kalau sebut pelarian kita terasa kan. Tapi itulah hakikatnya migrasi ataupun hijrah yang berlaku menyebabkan Islam tersebar. Hari ini contohnya pelarian daripada Syria merentas sampai ke negara-negara barat, Jerman sebagai, maka mereka membina kelompok Islam dekat Jerman, membina kelompok Islam dekat negara-negara yang mereka pergi. Ini sangat signifikan. Sebab tu kadang-kadang apabila berlaku pelarian, orang Kristian akan ambil pelarian ni. Sebab apa? Mereka nak di samping mereka bantu, tapi mereka ada di sebalik itu penyebaran agama dan sebagainya. Macam kita Portugis menyerang Melaka, bukan sekadar hanya untuk nak ambil aspek ekonomi, tetapi gospelnya dengan penyebaran agama pun masuk sekali dalam tu. Terbukti Islam disebarkan oleh orang Arab dari Cina ke alam Melayu, antaranya penemuan batu nisan tarikh 1039 dan juga tugu tercatat hukum Islam 1025 di Champa. Bayangkan Champa 1025 telah ada Islam. Kerajaan Islam Champa ni terawal. Sebab tu dikatakan kerajaan Islam Champa bermula 1000 Masihi. Dan dia jatuh 1200 Masihi. Apabila jatuh 1200 Masihi disambung oleh kerajaan Islam. Champa ni Melayu. Champa Melayu dan bila 1200 jatuh disambung oleh kerajaan Pasai. 1200 sampai 1400 jatuh kerajaan Pasai disambung oleh kerajaan Melayu Melaka. 1400 sampai 1511 jatuh kerajaan Melayu Melaka disambung oleh kerajaan Aceh. Pasai asal namanya Pasai tukar pada Aceh pula. 1500 sampai 1650 Masihi. Mana kerajaan Pasai, kerajaan Aceh, sehingga berdirinya Masjid Ar-Raniri hari ini. Ada lagi Masjid Batur Rahman Masjid Batur Rahman yang dikatakan tsunami berlaku baru ni seolah-olah tsunami lalu depan je. Dia tak merosak, adalah rosak sedikit taman-taman masjid ni. Dan penemuan batu bersurat di Kuala Berang dan juga Terengganu. Ini antara lah. Dan sarjana menyokong teori ini adalah S.K. Fatimi dan juga ini antara kita kata Islam datang daripada Champa. Tapi yang paling tepat seterusnya Islam daripada Arab lah, of course lah. Kebanyakan ahli sejarah termasuk sejarah tempatan Dr. Syed Muhammad Duki Al-Atas juga Hamkah menyatakan teori ini. Kenapa? Hujahnya pertama, pengaruh tulisan Jawi sama dengan huruf Arab. Orang Melayu ni terkenal dengan tulisan Jawi. Jawi ni huruf Arab baca Melayu. Pelik kan? Itulah dipanggil tamadun. Tamadun salah satu sifatnya iaitulah dia menghasilkan tulisan. Dan cuma terdapat penambahan untuk
disesuaikan dengan sebutan tempatan seperti ga, ca, nga, pa, nya. Ini antara kita kata tamadun sumbangan Melayu dalam peradaban dunia, iaitu tulisan Jawi, tulisan Jawi ya. Dan yang kedua, tata cara bacaan Al-Quran mirip dengan bacaan Arab dan tidak mirip dengan bacaan India dan Inggeris Cina. Kan? Maksudnya ini kita kata pengaruh tadi ni, bukti Islam daripada Arab. Yang ketiga, pengislaman raja-raja Melayu oleh pendakwa Islam seperti Maharaja Darba II, diislamkan, dikatakan Syekh Abdullah bin Syekh Ahmad daripada Yaman. Para Muasara diislamkan oleh Syekh Abdul Aziz daripada Jeddah, walaupun ada isu kat sini, betul ke Syekh Abdul Aziz ni daripada Jeddah, dan menukar namanya pada Syekh kepada Sultan Muhammad Shah. Ini sejarah yang membuktikan. Dan pengaruh istilah dan perkataan Arab seperti kita gunakan kitab, ilmu, kerusi, sultan, syukur. Itu semuanya kata-kata Arab dan penggunaan bin dan juga binti kita gunakan. Ini menunjukkan kita ni Islam dibawa daripada Arab. Dan hubungan perdagangan antara Arab dan alam Melayu telah terjalin sejak sebelum kedatangan Islam lagi. Sebenarnya sebelum Islam datang lagi, sebenarnya telah wujud perdagangan. Macam kita katalah, macam kita lah kan. Hari ni, sebelum berlaku coronavirus ni, kita dah biasa dah berniaga-berniaga. Coronavirus berlaku pun berniaga diteruskan macam biasa. Maknanya aspek ekonomi kita tak nak ekonomi kita lumpuh, maka kita teruskan aspek ekonomi. Berniaga macam biasa. Ya, hari ni orang pun berniaga guna online. Barang kita boleh beli walaupun duduk kat Rusia. Orang Rusia boleh beli barang kita walaupun duduk kat Malaysia. Jadi berlaku macam itulah juga sebelum Islam datang, selepas Islam datang, perdagangan macam biasa, berjalan macam biasa. Cuma kelebihannya orang Arab yang berdagang daripada negara Arab datang ke tanah Melayu, mereka dalam masa yang sama mereka juga membawa Islam. Itu bagi at-tijarul amin, peniaga yang jujur amanah. Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan dikatakan berdakwah ke atas kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Ratu Shima. Dan kajian menunjukkan kebanyakan raja-raja Melayu seperti Brunei, Aceh, Patani, Champa, Pahang, Johor, Terengganu, Perlis berketurunan Ahlul Bait, keturunan Nabi. Maknanya sebab itu kita tengok keturunan Ahlul Bait ini namanya mungkin Said, namanya mungkin Habib, penggunaan tadi. Bahkan Perlis sendiri, Perlis ni kita tengok Sultan Perlis, Raja Perlis pun keturunan Nabi. Itu contoh. Alright. Jadi persoalan kepada kita yang seterusnya ini, apakah kesan Islam, kedatangan Islam ke tanah Melayu? Next slide. Yang pertama kita tengok dalam aspek akidah. Akidah ni apa? Kepercayaan, keyakinan, pegangan, i'tiqad, qadan, ikatan, simpulan. Yang mana kedatangan Islam telah merubah kepercayaan, corak hidup dan pandangan semesta masyarakat Melayu daripada kepercayaan Hindu-Buddha dan animisme kepada menyembah Allah yang Maha Esa, Allah yang tunggal. Qul huwallahu ahad. Katalah wahai Muhammad, Allah itu ahad, esa, tunggal, satu. Allah bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Bukan trinity konsep. Bukan juga Allah tiga dalam satu, empat dalam satu. Bukan. Allah itu esa. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah maknanya Allah ini adalah Khalik, pencipta. Selain Allah adalah yang diciptakan. Allah yang menciptakan seluruh alam seruah jagat. Ini begitu hebat ini. Allah yang jadikan. Jadi mengubah paradigma kepercayaan, pegangan, i'tiqad orang Melayu pada ketika itu yang menyembah Tuhan yang Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah adalah tempat pergantungan segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah Taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Pelik kalau orang kata Allah Taala beranak ataupun Tuhan itu beranak. Kerana Tuhan beranak, anak Tuhan mesti beranak. Sebab macam kita lah kan, manusia beranak, maka keturunan manusia pun ada anak beranak pinak. Jadi kalau Tuhan beranak pinak, maka samalah dengan makhluk yang lain. Maka Islam tidak menerima konsep itu. Bahkan Allah Ta'ala menyebut, Allah itu adalah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak sama dengan sesuatu. Tidak sama pun dengan apa juga yang kita bayangkan dalam kepala kita. Maka jangan bayangkan. Alright, seterusnya masyarakat Melayu mempercayai dan mengimani Allah dan Rasulullah. Jadi kita orang Melayu percaya Allah sebagai Tuhan, Rasulullah Messenger of God sebagai utusan, sebagai yang membawa risalah. Maka asas pandangan semesta tamadun Melayu Islam, pertama percaya kepada Allah yang Maha Esa. Maka Allah lah yang mencipta, mentadbir, memelihara alam ini. Semuanya Allah yang buat, yang ciptakan. Allah yang menciptakan masa, Allah yang menciptakan ruang, Allah yang menciptakan segala-galanya.
Begitu Dan kepada Allah lah tempat kita menyembah. Kalau dah tahu Allah yang jadikan alam yang hebat, yang mantap ini, yang kita kata berbilion-bilion galaksi, satu galaksi saja 10 juta 10 juta tahun cahaya, betapa luas alam semesta ini, sudah pastilah Allah lah yang wajib kita sembah. Maka konsep perhitungan dan pembalasan di akhirat, apa yang kita buat hari ini pasti akan dibalas. Kenapa pula? Kalau tak ada hari pembalasan kan bagus. Sebab berapa ramai orang yang mati, tetapi belum dibalas, tapi dia telah dibunuh. Mati begitu. Maka di akhiratlah tempat hari pembalasan. Apa yang kita buat hari ini, kita tak dapat apa. Kita dah ditindas. Maka perlu untuk kita untuk mendapatkan balasan tersebut di akhir akhirat. Tu Ustaz, atas dunia dah dapat pembalasan belum? Atas dunia ini dipanggil introduction saja. Atas dunia ini dipanggil sebagai down payment saja, tanda jadi, tanda confirm. Belum lagi dibalas. Di akhirat nanti pembalasan yang mana la ainur ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat syurga yang Allah Taala bagi tak pernah terlintas dalam kepala, tak pernah nampak dalam mata kita, tak pernah terdengar macam nikmatnya. Tak boleh bayanglah, Nabi pernah cerita lah, tapi bayangan tu tak pernah, walaupun terlintas dalam kepala kita tak boleh. Maknanya semua itu dibalas di akhirat. Dan yang ketiga, konsepnya hari pembalasan amalan baik dan sebaliknya. Kita buat baik ini, kita sedekah, wakaf, infak, bantu orang, ajar orang, kita ilmu manfaat, sedekah jariah, kita doa mak bapak, semua tu akan dibalas baik. Kita buat jahat ini, ambil rasuah, penyalahgunaan kuasa, bertobat macam mana pun, melibatkan dosa dengan orang, kalau orang tak maafkan, akhirat nanti berjumpa balik, tengok balik. Ini dosa dengan Allah Ta'ala boleh ampunkan ni dalam malam Al-Qadar ni kan. Malam Al-Qadar ini, maka kita kata, kita menyebut dalam konteks malam Al-Qadar ni Allah Ta'ala, Allahumma innaka afuun, Allah wahai Tuhan yang pendilit dosa. Allah Ta'ala dilitkan dosa kita. Kalau kita memohon keampunan dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dosa dengan orang, siapa yang nak ampunkan? Orang tu lah, kita minta maaf dengan orang tu. Jadi kalau orang tu ambil rasuah, ambil hak orang, menipu, mencaci, memfitnah, membawang, maka semua tadi boleh membawa kepada apa? Boleh membawa kepada nanti di akhirat dapat balik balasan yang kita buat. Dan mukharamati marwah, martabat manusia, keadilan, kebebasan, kita boleh untuk bebas, tapi berhak bebas yang terpimpin. Jangan kata bebas suka hati saya loh Ustaz. Tak boleh sebenarnya. Dan kesedaran keseimbangan dalam hidup antara jasmani, rohani, emosi, akal. Mestilah seimbang dalam kita nak menyebut dalam aspek akidah ni. Walaupun adat kepercayaan Hindu, Buddha dan Islam masih diamalkan oleh masyarakat Melayu pada peringkat awal kedatangan Islam, namun kelamaan telah mulai hilang terakhir. Kadang-kadang contohnya dulu ada mandi safar lah, mandi ni, mandi tu. Kalau nak tanam padi kena sembelih lembu lah, kepala lembu lah. Kalau nak dapat keamanan, contoh di Padu baru ni kan, kena sembelih lembu balik kat laut lah. Itu kepercayaan-kepercayaan yang masih diamalkan, sedangkan mereka ni orang Melayu. Lalu Allah Ta'ala bagi pengajaran lah. Walaupun ada juga tak bagi pengajaran sebagainya, tapi nak sebutnya lama kelamaan hilang, terhakis daripada kepercayaan macam tu. Seterusnya aspek politik dan juga kerajaan. Wujud pusat-pusat kerajaan Islam di alam lain seperti kerajaan Islam Aceh, Perlak, Samudra Pasai, Melaka, Mataram, Kedah, Johor, semua ini kita kata kerajaan yang wujud selepas Islam sampai ke alam Melayu. Yang dikatakan Islam telah sampai ke alam Melayu pada zaman hayat Nabi lagi dikatakan Islam telah sampai Melayu. Kenapa pula? Sebab Islam telah sampai ke China yang kita kata tadi 628 masih menunjukkan masa Nabi hidup lagi. Kenapa? Sebab walaupun Nabi hidup, orang berniaga tetap sampai ke China melalui jalan laut tadi. Dan setelah itu kerajaan juga aspek kesannya sistem pemerintahan sultan diperkenalkan, jawatan mufti diperkenalkan bagi menasihatkan sultan dan haiwan agama. Jadi itu kita kata kelebihannya kalau sebelum Islam mungkin penasihatnya adalah ahli sihir. Selalu memang kita dengar ahli sihir kan. Dan begitu yang ketiga, sosial, terdapat nilai persamaan taraf antara manusia, tidak wujud lagi sistem perhambaan. Islam membuang sistem hamba. Sebab tu dalam banyak denda-denda kalau dalam Quran antara bebaskan hamba, sehingga tidak ada lagi hamba. Dan amalan kasta sebagaimana diamalkan sebelum kedatangan Islam pun dihapuskan, tak adalah sistem kasta. Istilah ini orang kata kayangan marahan, tak adalah sama. Kalau orang kayangan buat salah, orang marahan buat salah, hukuman dia sama, tak ada double standard.
Sesungguhnya masih terdapat perbezaan status golongan bangsawan dengan rakyat Malaysia, tapi perbezaan tidaklah begitu ketara. Adalah perbezaan tapi taklah menyeluruh. Dan Islam mengajar anggota masyarakat Melayu mengeratkan hubungan persaudaraan sesama Islam, bantu membantu dan tolong menolong. Jadi sebenarnya inilah aspek yang mana wa ta'awanu 'alal bir wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ayat Quran mengatakan surah Al-Maidah tu kan, hendaklah engkau bertolong menolong dalam perkara baik dan takwa. Jadi tolong menolong itu diambil sebagai satu perkara penting dalam agama Islam. Dan seterusnya undang-undang undang-undang berdasarkan syariat Islam diperkenalkan seperti undang Kanun Melaka, undang Laut Melaka. Ini ada kaitan berkaitan dengan takzir dan sebagainya. Dan pengaruh undang-undang Islam turut menggantikan undang-undang adat yang dapat dilihat dalam undang-undang Pahang, undang-undang Johor dan juga perlembagaan Terengganu. Maknanya diguna pakai kerajaan Islam. Jadi sebenarnya boleh sebut kerajaan dia mesti ada undang-undang. Mana boleh ada kerajaan tapi tak ada undang-undang. Maka undang-undang Islam sangat signifikan. Begitu juga kesan kepada ekonomi. Next. Yang mana kedatangan Islam telah meningkatkan aktiviti perdagangan. Gerak sikit. Yang mana dalam aspek ekonomi. Next. Kedatangan Islam meningkatkan aktiviti perdagangan. Namun aktiviti seperti pertanian, peternakan masih berjalan. Ekonomi. Berdagang enggak. Tapi tanam padi apa semua masih lagi diamalkan. Dan dalam bab ekonomi, yang mengubah 360 darjah adalah amalan riba. Merampas dan penipuan dalam jual tidak diizinkan setelah Islam datang. Kalau dulu mungkin lanun lah apalah kan, merampas kerja dia. Bagi mendapatkan keredaan Allah dan kepentingan umum, kekayaan yang diperoleh hendaklah dikeluarkan zakat dan digalakkan berwakaf dan melakukan amal. Sebab itu kita tengok contohnya pedagang-pedagang India Muslim di KL, mereka mewakafkan tu masjid India tu, mereka mewakafkan buat masjid, buat ni lambang kecintaan. Bila orang Islam niaga, mereka keluarkan zakat dan sebagainya. Dan begitu juga aspek seni, yang mana pengaruh Islam dalam bidang seni meliputi pelbagai aspek seperti architecture, epigrafi, kaligrafi, seni ukir, seni logam dan sebagainya. Maka semua tadi ada kesan. Kalau kita tengok macam mana masjid-masjid Indonesia pun ada nilai-nilai meniru bentuk desain desain masjid-masjid di Timur Tengah sebagai contoh. Dan dalam masa yang sama ada juga masjid-masjid yang mencirikan budaya tempatan. Contoh Masjid Melaka, macam orang Melaka lah. Masjid Negeri Sembilan, gaya orang Negeri Sembilan. Masjid di China kan, contoh kan. China, kalau kita tengok di belakang ada satu masjid China kan. Maksudnya dia buat macam design seni bina China, tak ada masalah. Dan begitulah aspek epigrafi, kaligrafi, tulisan, seni ukir sebagainya. Kalau kita tengok aspek architecture ataupun seni bina dalam dapat bangunan masjid, surau, madrasah, istana, rumah, kota sebagainya, khusus tentang masjid yang merupakan pusat ibadat umat Islam mempunyai beberapa ciri asas pengaruh kesenian Islam seperti apa? Bumbung, kubah, mihrab, mimbar dan menara, dan ditulis tulisan khat menghiasi dinding-dinding masjid. Kan ditulis. Ini menunjukkan kepada kita. Dan begitu juga epigrafi seperti prasasti ataupun batu bersurat ataupun batu nisan. Kebiasaan terdapat tulisan kalimah Arab dan potongan ayat Quran serta angka-angka Arab. Dan batu nisan dilanggar, Kedah misalnya, tercatat kalimah syahadah dengan tulisan khat kufi. Manakala prasasti di Terengganu terdapat nasihat dan perintah bagi mentaati hukum syarak. Kan nasihat dan juga perintah macam mana supaya kita ini taat kepada Allah Ta'ala. Ditulislah dekat batu sebagainya. Alright. Seterusnya, dalam aspek bahasa dan juga sastra, yang mana bahasa Melayu menjadi bahasa ibunda ataupun lingua franca, mother tongue, di alam Melayu. Dan tulisan yang dipengaruhi adalah Arab Jawi ataupun tulisan Jawi. Muncul kerajaan Islam bercirikan Islam seperti prosa dan puisi. Contoh prosa hikayat Nabi Muhammad, hikayat bulan terbelah. Kalau puisi pula kita tengok syair perahu, syair burung pingai, karya Hamzah Al-Pansuri, syair Nur Muhammad, syair Nabi Ayub, syair Nabi Ayub, syair Nur Muhammad, syair Nabi Ayub sebagai contohlah. Banyak lagi lain-lain tu. Itu dalam aspek sastra dan juga bahasa. Begitu juga dalam aspek pendidikan juga ilmu syariah. Yang mana kedatangan Islam telah menyemarakkan perkembangan ilmu pengetahuan berbanding sebelum Islam. Islam datang semarakkan ilmu pengetahuan lebih hebat lagi, advance lagi. Antara ilmu yang beri perhatian adalah ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ni ilmu berkaitan dengan usul kepada agama. Kita nak kenal Tuhan. Kita nak kenal kita punya
nabi-nabi, rasul, mana berkaitan dengan usuluddin. Begitu dengan PK, cara ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, dan juga aspek tasawuf ataupun akhlak. Hati kita ni kena jaga. Hati kita ni sentiasa kotor macam rumah yang ditinggalkan, kalau tak ada orang dia akan bergabuk. Macam itulah hati kita ni. Maka antara kitab yang penting menjadi rujukan Dur Manzur oleh Ishaq As-Sirazi, Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, Minhaj Talibin oleh Imam An-Nawawi. Ini antara kitab-kitab yang menjadi rujukan penting orang Melayu pada ketika itu. Dan aktiviti pendidikan berlaku di istana, rumah-rumah ulama, masjid, surau, pondok, madrasah, dan terdapat guru-guru daripada Arab, Parsi, Turki yang diimport. Macam hari ni lah kan, kita nakkan anak-anak kita menghafal Quran, kita pun import imam-imam dari luar negara. Tapi sekarang ni semua anak-anak kita dah hafal Quran, maka anak-anak kita lah, mahasiswa kita lah yang kita suruh jadi imam untuk tarawih. Power dalam tarawih contohnya lah. Dan perkembangan ilmu pendidikan ini telah melahirkan ulama Melayu seperti Nuruddin Ar-Raniri, karyanya Hidayah Al-Imam, Syirat Al-Mustaqim, juga Syekh Abdul Ra'uf Al-Pansuri, karyanya Umdan Al-Muhtajin, Muhtajin. Ini contohlah. Maknanya pendidikan dengan ilmu syariah. Right. Seterusnya, kita pergi ke sejarah pencapaian tamadun Melayu. Ada tak apakah yang tamadun Melayu telah capai? Kalau kita tengok kerajaan dan sistem pemerintahan, wujud beberapa buah kerajaan Kesultanan Melayu yang membuktikan tamadun Melayu telah mencapai kegemilangan dalam pemerintahan dan pentadbiran. Maknanya wujud beberapa kerajaan Melayu. Antaranya kerajaan Melayu, Seribu Zah Islam di Palembang, Samudra Pasai di Aceh, Melayu Melaka di Tanah Melayu, Patani di Thailand, Johor Riau, Mataram, Sulu. Ini hebat kerajaan-kerajaan yang telah pun bertapak di Tanah Melayu. Namun kerajaan biasalah tak kekal lama. Setiap sesuatu tu ada tempoh dia, ada masa dia. Maka gunakanlah masa kita memerintah tu dengan cara terbaik. Sebab kita ada tempoh. Masa kita hidup dah guna dengan cara terbaik. Sebab bila kita mati dah tak boleh nak beribadat. Melainkan ibadat-ibadat yang contohnya sedekah, akaf. Itu berterusan sampai digunakan selagi hidup. Selagi matahari ada, bulan ada kan. Dapatlah pahala. Itu amal jariah lah. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita share dengan orang kan. Macam hari ni kita rakam, lepas tu ada pula kamu yang merakam. Orang yang merakam ni dapat pahala lah kalau orang tu mengamalkan, orang lain amalkan. Dan setiap kerajaan melaksanakan sistem pemerintahan berdasarkan Islam. Contohnya hukum kanun Melaka dan hukum laut Melaka dilaksanakan kerajaan Islam Melaka. Hukum kanun Pahang dilaksanakan oleh kerajaan Islam Pahang. Dan sistem pemerintahan kerajaan Melayu ditulis dengan naqsa Melayu dan batu bersurat. Itu contoh dalam aspek kerajaan dan juga pemerintahan. Itu sejarah pencapaian. Begitu dalam aspek ekonomi, antara kegiatan ekonomi orang Melayu iaitulah perdagangan yang berpusat di pelabuhan-pelabuhan alam Melayu. Antara pelabuhan yang terkenal adalah di Pasai, Melaka, Aceh. Dan aktiviti perniagaan di pelabuhan sentiasa dipantau oleh jawatankuasa khas yang ditubuhkan. Maknanya pantau tengok macam mana dia berniaga. Kegiatan perdagangan memberi kesan kepada kemunculan bandar-bandar baru. Apabila berniaga, orang berinteraksi guna, maka berkembang bandar-bandar baru. Masyarakat pedalaman turut mengambil kesempatan memasarkan hasil produk mereka di pekan dan di bandar. Dan penggunaan mata wang dalam urus niaga perdagangan membuktikan pencapaian tamadun Melayu dalam bidang ekonomi. Mereka menggunakan mata wang sesuai pada zaman itu. Begitu juga dalam aspek pendidikan. Kalau kita tengok dalam aspek pendidikan, sama ada formal ataupun tidak formal, yang mana pendidikan formal berteraskan pengajian Islam seperti Tauhid. Tauhid ini melibatkan pada akidah ataupun i'tiqad ataupun kepercayaan. Itu tauhid. Maknanya mengesakan Allah. Itu tauhid. PK ni kefahaman-kefahaman dalam bab ibadat, dalam bab muamalat. Ibadat ni sembahyang, puasa, zakat, haji. Muamalat ni berkaitan dengan jual beli, macam mana nak main saham, macam mana nak bertekapul, macam mana nak gadai semua, ikut cara Islam lah. Macam mana nak berniaga tu masuk dalam PK tu. Akhlak berkaitan dengan hati kita. Boleh ke kita dengki dengan orang, hati wujud semualah perkataan buruklah hati ni. Tafsir ni dalam kita nak melihat tafsir Al-Quran, tafsir banyaklah, termasuklah tafsir kontemporari hari ini ataupun tafsir yang terdahulu. Di institut pendidikan seperti majlis pondok dan madrasah, semua tu bergerak. Maksudnya kalau lah contohnya macam kita ni semua tidak mengamalkan, kita belajar secara formal bukan pengajar Islam. Macam kamu ada FB 201, bisnes gitu kan. Tapi kamu boleh dapat ilmu dekat mana? Pergi belajar kat surau masjid, kat pondok ke apa, ujung-ujung minggu cuti sekolah, cuti SEM, pergilah untuk tambah ilmu dekat
Dekat pondok-pondok ni dekat masjid-masjid. Masjid-masjid setiap malam ada semua. Tempat ustaz setiap malam mesti ada kuliah. Kan orang dengar ke tak dengar ke mesti bagi kuliah. Supaya apa? Supaya kita tambah knowledge kita. Walaupun kita dah ada PhD, kita belajar juga tambah ilmu. Okay. Begitu juga pendidikan tidak formal iaitu pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung dalam kehidupan bermasyarakat seperti kemahiran berfikir, kemahiran berbudi bahasa, menghasilkan teknologi, pertukangan, pembuatan keratangan. Ini semua adalah pendidikan tidak formal. Kita tengok, kita belajar, kan? Maksudnya contoh pendidikan-pendidikan ini yang kita lakukan ini maknanya secara tidak formal ini berlaku. Kita tanya orang. Dan bukti pencapaian pendidikan dalam Tamadun Melayu adalah wujudnya institusi pendidikan Islam. Contohnya di istana dihaskan golongan sultan, bangsawan dan di rumah-rumah ulama membuka kelas pengajian agama kepada orang Islam. Maknanya ini contoh. Dan seterusnya kecenderungan sultan menguasai pendidikan Islam. Sultan mendorong ulama-ulama melakukan penterjemahan kitab-kitab, ada bagi insentif, bagi privilege, bagi keistimewaan, apabila menguasai ulama-ulama ini mengajar sebagainya. Dan begitu juga kemunculan golongan intelektual Melayu, yang mana mereka berperanan menyebarkan ilmu pengetahuan dalam bidang agama dan falsafah, intelektual Melayu. Dan juga kelahiran naskah Melayu, manuskrip Melayu. Naskah yang dihasilkan merangkumi aspek kehidupan seperti perubatan, ilmu falak, undang-undang, pemerintahan, pertanian. Semua ini dalam aspek pendidikan merupakan pencapaian dalam masyarakat Melayu. Seterusnya, next. Iaitulah dalam aspek komunikasi. Yang mana terjalinnya melalui perdagangan, hubungan perdagangan contohnya, komunikasi. Begitu dalam diplomatik. Begitu dalam budaya. Dan komunikasi ini banyak diasaskan oleh polisi pemerintah sehingga terjadi hubungan interaksi antara rumpun Melayu. Kan? Maknanya bagaimana terjadinya kita kata interaksi tadi. Dan pemerintah kerajaan Melayu turut berinteraksi dengan tamadun lain seperti Eropah. Buktinya apa? Ada surat melibatkan komunikasi antara Raja Melayu dengan kerajaan British. Maknanya wujud juga komunikasi dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Dan begitu juga kesan pencapaian dalam aspek sastra. Dalam aspek sastra, contohnya prosa. Karya dalam bentuk karangan untuk menjelaskan sesuatu. Ataupun puisi yang memaparkan kemahiran bahasa dan penggunaan kata-kata. Puisi kan, pantun sebagainya. Dan penulisan sastra meliputi bidang kenegaraan, pemerintahan, undang-undang dan sebagainya. Dan juga begitu dalam aspek kemahiran pembuatan. Masyarakat Melayu terkenal dengan kemahiran pembuatan barang keperluan yang dipenuhi dengan ciri-ciri nilai agama dan nilai estetika. Buat tanggam, buat rumah, macam-macam lah. Ini kan kita kata nilai yang terdapat pencapaian. Next, seterusnya. Alright. Pandangan semesta tentang Tamadun Melayu. Next slide. Pandangan semesta tentang Tamadun Melayu. Alright. Next. Aisyah, slide. Tak gerak, slide. Tak ada gerak, slide. Alright, tak apalah slide tu gerakkan Okay, seterusnya pandangan semesta tentang Tamadun Melayu. Pertama, mengubah akidah Islam. Maknanya daripada akidah yang pelbagai tadi kepada akidah yang satu, mengesakan Tuhan. Yang kedua, orang Melayu ni ketaatan kepada sultan. Kalau sultan kata 50 orang je semayang tarawih, 50 orang je dah. Orang Melayu terkenal dengan ketaatan begitu. Taat pada sultan. Yang ketiga, berpegang pada adat dan resam. Orang Melayu terkenal dengan adat resam. Maknanya dalam aspek berpegang kepada budaya ni. Dan yang keempatnya, orang Melayu terkenal dengan memuliakan orang tua. Kan memuliakan orang tua. Dan yang kelimanya terkenal dengan mengutamakan ikatan kekeluargaan. Dan yang keenamnya saling hormat menghormati. Ini kita kata pandangan semesta tamadun Melayu. Aisyah boleh gerakkan slide. Alright. Jadi pandangan semesta tentang orang Melayu tadi. Dan pencapaian dalam pelbagai bidang. Antaranya bidang kita sebut sini adalah bidang persuratan,
kesenian dan sains dan teknologi. Kita ambil persuratan. Kalau sebelum Islam datang, banyak sastra lisan dan hikayat seperti cerita mitos. Putri Santubong, cerita legenda Masudi, cerita Mergas Tua, Sang Kaktuil, Pantun Berindang, Seloka. Ini cerita-cerita sebelum Islam datang lah. Tapi selepas Islam datang, yang mana sastra seperti apa? Syarabul Ashikin, karya Hamzah Al-Pansuri, lepas tu gerak bawah sikit Aisyah, bawah lagi. Bawah lagi. Okay, bawah lagi. Bawah lagi. Pencapaian bawah lagi. Alright. Dan juga begitu juga sastra kenegaraan, Tajul Salatin, karya Bukhari Al-Jauhari, historiografi, historiografi ini mana sejarah ni, Salatun Salatin, karya Tun Sri Lanang, astronomi ilmu falak, karya Syekh Ahmad Al-Fatani, matematik Raudah Al-Husab, fi Amal Al-Hisab, Syekh Ahmad Abdul Latif Al-Khatib, Ini maknanya kita kata aspek pencapaian dalam aspek suratan lah kita kata ataupun kita dalam aspek ilmu ataupun knowledge pengetahuan. Begitu juga dalam aspek kesenian next. Aspek kesenian Aisyah kesenian contohnya seni tari. Seni tari. Cuma tari ini janganlah bini orang menari depan suami orang, janganlah kena kawal sikit ini kena jaga tari-tarian dibenarkanlah. Seni muzik pun ada muzik-muzik yang Islam, contohnya nasyid muzik-muzik ketuhanan, muzik-muzik yang mendekatkan diri kepada Allah dengan lirik-lirik yang sebenar. Dan orang muzik ni pula kena jagalah, jangan tayin azan pula, muzik karaoke sebagainya Begitu juga ukiran dan khat, ukiran dan khat maknanya wujud kita kata kesenian macam mana ukiran diukir dan khat rikaah, khat sulus, khat kufi, khat diwan, khat ijazah jadi maksudnya wujud kita kata kesenian-kesenian alam Melayu terkenal kalau di begitu kan seni bela diri, orang Melayu terkenal dengan apa? Silat. Silat ataupun bermain senjata maknanya terkenal lah dengan lembing, tombak sebagainya lah. Begitu juga dengan pertukangan, bertukang. Melayu terkenal dengan bertukang, buat tanggam, buat rumah, terkenal hebat. Dan juga tenun, sulaman, anyaman, kain songkek lah, sulam, anyaman, daun mingkuang sebagainya. Dan juga begitu dengan kulinari, wali menari ataupun masakan hebat. Orang Melayu terkenal masakan nasi lemak, patin tempoyak, siakap tiga rasa dan sebagainya lah. Ini aspek kesenian. Alright. Seterusnya aspek seni yang lain. Kita tengok kesenian dalam konteks ni ada tarian Melayu, tarian zapin, canggung, gemelan, inang, joget, lilin, makyong, piring. Ini aspek seni lah. Banyaklah seni-seni. Cuma kita kena jagalah aurat. Aurat ni perlu dijaga. Sesuaikan dengan Islam lah. Sebab kita sekarang ni zaman Islam, kena sesuaikan. Zapin ke, canggung ke, gamelan ke, kau pakailah tudung elok tarian joget ke. Lepas tu yang keduanya, janganlah berjoget dekat yang perempuan berjoget dekat suami orang pula. Mana ini kena jaga mana perlu dijaga aspek tu lah Right, begitu juga dengan muzik. Contohnya gong, canang, bonang, sarong, kompang, angklong, rebana. Ini antara alat-alat yang kita kata digunakan oleh masyarakat Melayu. Begitu dalam seni ukir, tengok tu dia punya kacit untuk memecahkan apa tu? Memecahkan pinang kan. Khutbah tengok dia punya mimbar tu punyalah cantik. Ukiran kayu-kayu ni rumah-rumah klasik ni. Begitu kan seni bela diri seni bela diri gayung, silat gayung, silat cekak, silat bangkok, berembang, harimau, helang, kuntau, lincah, sendeng, macam-macam lagi lah. Hari ni ada apa ni? Hanapi, cekak Hanapi macam-macam lagi Dan seni pertukangan rumah, contohnya buat rumah. Macam mana orang dulu buat rumah dengan rumah yang dibuat biasanya dalam keadaan angin lalu sejuk rumah tu Senjata, buat senjata. Tengok tombak, keris, 1 lekuk, 10 lekuk, 7 lekuk, semua tu ada Macam mana buat perahu. Tengok orang Melayu buat perahu. Dan termasuklah seni tenun, sulam dan anyaman. Tengok songkek, tengok baju, tengok semua itu
menunjukkan kepada kita bagaimana seni-seni yang dibuat oleh orang Melayu. Termasuklah juga seni kulinari ataupun kuali menari masakan. Tengok ada rendang, nasi lemak, nasi ambeng, nasi macam-macam asam pedas tu semua tu Dan begitu juga dalam pencapaian aspek sains dan teknologi. Teknologi pertanian dulu kalau tak guna kebau, guna ni untuk membajak sawah. Begitu dalam teknologi alam bina, buat rumah, tengok rumah dulu. Teknologi tekstil, ukuran jengkal, hasta, depa, relung, timbangan, mayam, saga, tu semua tu adalah antaranya. Sukatan, ling, cupak, gantang, koyan, semua tu ada dalam, kita kata, macam mana sains dan teknologi pada masa itu. Wallahu alam. Afkan record. Afkan record Record tu dia